Hello, jadi hari ini Ciko akan terangkan tentang alkohol 5.3. Oke, jadi standard pembelajaran yang pertama sekali memerihal proses penyediaan alkohol, kemudian mengenal pasti sifat fisik dan sifat kimia alkohol, kegunaan alkohol dalam kehidupan harian, dan juga kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. Jadi alkohol ini merupakan sebatian karbon organik. Okay. Masih ingat apa maksud sebatian karbon organik? Organik ini maksudnya berasal daripada benda hidup. Dan di dalam molekul alkohol terdapat unsur karbon. Mestilah ada karbon kan sebab dia sebatian karbon kan. Selain daripada itu hidrogen dan juga oksigen. So 3 unsur ini. Dan alkohol ini boleh dihasilkan melalui proses penapaian di mana dalam proses penapaian ini dia melibatkan tindakan yeast terhadap makanan yang mengandungi glukosa. Okey, jadi asal makanan itu mengandungi glukosa, kita boleh tambah dengan yeast untuk menghasilkan alkohol. So apa contoh makanan yang mengandungi glukosa? Okey, biasanya makanan yang manis lah. Okey, contohnya yang manis ataupun ada kanji ya. Contohnya gula, anggur, apple, beras, gandum, ubi dan sebagainya lah yang manis-manis. Jadi ini adalah proses penyediaan alkohol. Ini dia punya persamaan perkataan. Jadi pertama sekali kita ada glukosa tadi kan. Glukosa itu daripada makanan yang sama ada dia manis ataupun mengandungi kanji. Jadi kita akan tambah dengan yeast, di mana yeast ini dia mempunyai enzim yang kita panggil sebagai enzim zimase. Enzim zimase ini ya. Jadi apa yang berlaku di sini, semasa proses penapaian itu, enzim zimase yang terdapat dalam yeast itu dia akan menukarkan glukosa tadi menjadi etanol, iaitu sejenis alkohol. Jadi alkohol ini ada banyak jenis. Okey, sama macam alkena dan alkena itu kita namakan mengikut bilangan karbon. Alkohol pun begitu juga, ada banyak jenis. Dan juga gas karbon dioksida. Okey, jadi gas karbon dioksida ini akan dibebaskan ke udara lah. Okey, so ini adalah proses penapaian, iaitu penyediaan alkohol, lagi spesifik etanol. Nah, sifat fisik bagi alkohol. Yang pertama sekali ini, alkohol ini tidak berwarna. Okey, tidak berwarna. Bukan putih ya. Okey, tidak berwarna. Dan cecair pada suhu bilik. Suhu bilik itu maksudnya suhu kamu sekarang dalam bilik. Kita tidak panaskan, kita tidak sejukkan. Okey, dan alkohol mempunyai bau yang tersendiri. Sukar untuk digambarkan. Kamu kena hidu baru kamu tahu itu adalah alkohol. Okey, dia macam bau tajam sedikit kan? So, bau yang tersendiri ya. Kemudian takat didih meningkat apabila bilangan atom karbon meningkat. So, seperti yang cikgu cakap tadi, alkohol ini pun terdapat berbagai jenis mengikut kandungan karbon yang ada di dalam molekulnya. Okey, jadi semakin banyak bilangan atom karbon itu dalam molekul, dia punya takat didih pun semakin meningkat. Okey. Dan alkohol ini dia boleh larut dalam air, atau larut campur dalam air. Tetapi ketelarutan itu akan berkurang apabila bilangan atom karbon meningkat. Okey, so berubahlah dua sifat fizik ini akan berubah mengikut bilangan atom karbon di dalam molekulnya. Okay. So next one itu kegunaan alkohol dalam kehidupan harian. Jadi biasanya kalau kita dengar alkohol saja kan, otomatik kita ingat yang minum-minum saja bahkan. Minuman beralkohol, minuman keras. So sebenarnya tidak. Dia ada banyak lagi kegunaan dalam kehidupan harian.
Okay, so ini antara kegunaan dia lah. Jadi yang pertama sebagai bahan api. Okay, sebab salah satu sifat bagi alkohol ini dia mudah terbakar. Dan bila dia terbakar, dia akan menghasilkan nyalaan biru. Nyalaan biru di mana dia punya pembakaran itu adalah pembakaran yang lengkap. So, bila pembakaran itu berlaku dengan lengkap, dia bersih, tidak berjelaga. Okay? Tahu jelaga kan? Kadang-kadang kalau kita punya dapur itu tidak berapa bersih, dapur kes itu kan, macam tersumbat sikit kita dapati buntut kuali kita itu hitam kan? Disebabkan oleh jelaga. Tetapi alkohol ini tidak, dia pembakaran yang bersih. Dia tidak akan menyebabkan yang hitam-hitam itu. Okay? Dan sesetengah negara dia menggunakan alkohol ini sebagai bahan api untuk kendaraan lah. Contohnya di Filipina. Dia menggunakan alkohol ini sebagai bahan api bio untuk kendaraan bermotor. Okay, so itu kegunaan dia lah. Dia mudah terbakar. And then next one dari segi perubatan. Jadi perubatan ini, alkohol ini sebagai antiseptik lah. Antiseptik dan juga sebagai disinfektan untuk membunuh mikroorganisma. Sekarang ini pun kamu selalu guna hand sanitizer kan? Jadi hand sanitizer yang berkesan untuk membunuh virus dan juga bakteria ini, dia mempunyai alkohol di dalam. Okay? Selain daripada sebagai antiseptik dan disinfektan, alkohol juga kita gunakan sebagai pelarut bagi ubatan lah. Contohnya dalam ubat batuk, dia mengandungi sedikit alkohol. Right? And then dalam bidang kosmetik pula. Okay, dalam bidang kosmetik sebagai pelarut. Contohnya paling senang dalam minyak wangi lah perfume. Ada juga perfume yang tidak alkohol lah. Okay, tetapi kebanyakan kalau yang spray begini ni dia mengandungi alkohol. So, alkohol itu sebagai pelarut dan dalam masa yang sama, dia akan, bila kamu spray, kalau guna air saja kamu spray, kamu basah lambat kering bahkan. Okay? Jadi, salah satu sifat alkohol lagi ni dia mudah meruap. Meruap itu maksudnya bila kamu spray, dia cepat kering. Jadi, kamu spray perfume kamu, kemudian alkohol itu akan meruap, tinggal bauan dia lah tu, dia punya perfume itu. Okay? Tinggal bau yang wangi. Alright? Selain daripada dalam minyak wangi, selain daripada itu dalam lotion, okay? Cara kamu mau tahu dia ada alkohol, kamu cari perkataan yang ada OL, okay? Biasanya dia adalah alkohol lah dalam kincu, alright? And then kemudian dalam industri pula, pertama sekali dalam pembuatan minuman keras lah, itu semua orang tahu, okay? Selain daripada itu biasanya digunakan dalam penyediaan pelbagai jenis bahan lah. Contohnya pencuci, okay, cecair pencuci, juga digunakan dalam cat, dalam pemprosesan makanan pun ada. Contohnya penghasilan ester. Ester ini perisa. Okay, ester ini perisa di mana ester ini kita hasilkan melalui tindak balas alkohol dengan asid organik. Okay, jadi kita dapat ester satu perisa lah. Alright, so itu adalah kegunaan alkohol. Yang ini nanti kita bincang lebih lanjut nanti. Cikgu mau kamu buat kamu punya lembaran kerja tu. Okay, kemudian kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. Jadi pertama sekali, pengambilan alkohol secara berlebihan ini boleh menyebabkan ketagihan lah. Okay, hari-hari dia minum banyak, lama-lama ketagih. Kalau tidak minum ada kesan lah. Okay. Jadi alkohol ini bahaya dia boleh menimbulkan masalah sosial bahkan. Contohnya masalah dalam keluarga, selalu bergaduh, ataupun mengganggu ketenteraman masyarakat lah. Contohnya dia membuat jenayah kan, sebab dia tidak sedar betul kan. Selain daripada itu, sekiranya seorang ibu yang mengandung, dia seringkali mengambil alkohol secara berlebihan, dia akan memberikan kesan kepada bayi dalam kandungan. Okay, iaitu dia menyebabkan sindrom fetal alkohol, di mana bayi itu nanti
dia tidak normal lah, abnormal, di mana kepala dan otak itu bersaiz kecil. Selain daripada itu, muka dia pun tidak normal lah, dan pertumbuhan terbantut. Okay, so ini bahaya dia. Selain daripada itu, ada juga masalah terhadap kesihatan. Okay, selain daripada yang masalah tadi itu, ada kesan terhadap kesihatannya. Jadi yang pertama sekali kepada otak. Jadi dia menyebabkan kerosakan sel otak. Selain daripada itu, koordinasi dan sistem saraf terjejas. Okay, so bila koordinasi dan sistem saraf terjejas ini, dia menyebabkan keseimbangan badan terganggu dan sukar menganggar jarak. Sebab kalau kamu nampak orang yang mabuk, dia tidak jalan lurus, kan? Okay, dan kita tidak memang salah di sisi undang-undang untuk memandu selepas mengambil alkohol, kerana yang tadilah dia menyebabkan seseorang itu sukar menganggar jarak. Okay? So bahayalah, boleh menyebabkan risiko untuk menyebabkan kemalangan itu lebih tinggi. Okay, kemudian mata penglihatan menjadi semakin kabur. Okay. Pada paru-paru pula kadar pernafasan meningkatlah. Dan jantung, degupan jantung meningkat. So bila degupan jantung ini meningkat, dia lama-kelamaan akan menyebabkan tekanan darah tinggi lah. Okay. Selain daripada itu, perut pula dia menyebabkan kerengsahan. So kerengsahan ini irritation lah, irritation. Dia irritate itu dinding perut. Di mana irritation pada dinding perut ini lama-kelamaan akan menyebabkan pendarahan dan boleh menyebabkan ulcer. Okay. Kalau hati pula, dia boleh menyebabkan kerosakan sel hati. Di mana apabila sel hati ini rosak, okay, kadang-kadang lama-lama sel hati itu akan mati dan mengeras. So ini menyebabkan penyakit sirosis hati dan boleh menyebabkan kanser hati. Okay. Ginjal pula, buah pinggang tu kan, dia boleh menyebabkan kerosakan ginjal akibat terlalu aktif menyingkirkan bahan buangan, iaitu alkohol kan. So alkohol ini toksik kepada badan kita. Jadi bila diminum, automatik badan kita akan menyingkirkan bahan toksik ini. Okay. Jadi bila dia selalu bekerja kan lama-lama rosaklah. Jadi begitu juga pundi kencing lah. Jadi ginjal tadi kan bila dia singkirkan bahan buangan itu dia melalui pundi kencing. Jadi pundi kencing pun menyebabkan seorang itu kencing lah balik-balik kan. Pembuangan air kencing yang lebih kerap. Okay, so itu adalah kesannya terhadap kesihatan. Jadi janganlah berlebih-lebih kan. Kalau boleh elakkanlah. Okay, itu saja untuk hari ini. I'll see you next time. Thank you very much. Stay safe.